Bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu moden pasca merdeka. Hari ini kita akan sambung lagi dengan tajuk bahasa Melayu moden, tahap perkembangan bahasa Melayu moden, iaitu bahasa Melayu moden pasca merdeka. Kita akan belajar tentang akta-akta yang berkaitan dengan pelaksanaan bahasa Melayu, penubuhan dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, perancangan bahasa Melayu, iaitu perancangan taraf yang melibatkan peningkatan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Seterusnya kita akan belajar tentang perancangan korpus yang melibatkan sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi, penggubalan dan penyelarasan istilah, pembakuan sebutan, penyusunan kamus, pembakuan tata bahasa. Kita juga akan belajar tentang fungsi bahasa Melayu moden, iaitu sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Kita juga akan belajar tentang penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia dan sumbangan institusi yang lain. Hasil pembelajaran hari ini, murid seharusnya dapat mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden, menjelaskan perancangan taraf dan fungsi bahasa Melayu, menjelaskan perancangan korpus bahasa Melayu, menyatakan peranan institusi dan sumbangan tokoh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Murid juga seharusnya dapat menjelaskan fungsi bahasa Melayu berdasarkan perlembagaan dan akta, menjelaskan perkembangan sistem ejaan Rumi dan membandingkan ciri bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu moden dan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu moden. Pada pengajaran yang lepas, cikgu sudah maklumkan perkembangan bahasa Melayu moden dapat dilihat daripada dua tahap, iaitu bahasa Melayu moden pra-merdeka dan bahasa Melayu moden pasca merdeka. Hari ini kita akan fokus dalam bahasa Melayu moden pasca merdeka. Akta Pelaksanaan Bahasa Melayu. Berikut merupakan akta-akta yang berkaitan dengan pelaksanaan bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan disertai dengan syarat-syarat berikut. Tiada sesiapa pun yang boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Tiada apa-apa jua dalam fasa ini boleh menyentuh hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri bagi memelihara atau meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam persekutuan. Perkataan yang digunakan dalam perkara 152 perlembagaan seperti yang tertera di atas ialah bahasa kebangsaan, bukan bahasa rasmi. Perkataan bahasa kebangsaan ditakrifkan sebagai satu bahasa yang dipakai oleh setiap individu, kumpulan, badan swasta dan awam dalam sesebuah negara dalam semua bidang dan aktiviti kehidupan. Manakala perkataan bahasa rasmi pula ialah bahasa yang digunakan oleh kerajaan dalam urusan pentadbirannya. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Akta ini telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1959. Lembaga pengelola Dewan Bahasa telah ditubuhkan di bawah akta ini. Matlamat penubuhannya adalah untuk memantapkan usaha bagi menggalakkan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu di Malaysia.
Berdasarkan Seksyen 5 Akta ini, lembaga pengelola DBP ditubuhkan adalah bertujuan untuk memperkembangkan dan memperkaya bahasa kebangsaan, memperkembangkan bakat sastera khususnya dalam bahasa kebangsaan, mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam pencetakan atau penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan bentuk kesusasteraan lain dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain, menstandardisasikan ejaan dan sebutan serta membentuk istilah-istilah teknikal yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Akta ini membolehkan DBP dinaik taraf sebagai sebuah badan berkanun yang mempunyai autonomi dalam beberapa perkara yang berikut: menggubah dasarnya yang khusus, menyusun pelbagai rancangan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera, menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku seperti sektor swasta. Akta Bahasa Kebangsaan. Akta ini dilaksanakan pada 1 Julai 1971. Akta ini merupakan gabungan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kemunculan akta ini telah memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menurut akta ini, selepas 1 September 1967, bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Urusan rasmi kerajaan, baik dilaksanakan secara lisan atau tulisan, perlulah menggunakan bahasa kebangsaan. Akta Hasutan 1948. Akta ini diluluskan pada tahun 1948. Parlimen telah meminda perkara 10 perlembagaan persekutuan setelah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Berdasarkan pindaan tersebut, isu bahasa diklasifikasikan sebagai isu sensitif yang tertakluk di bawah Akta Hasutan 1948. Akta ini telah dipinda pada tahun 1970 dengan menetapkan bahawa isu bahasa tidak boleh dipersoalkan melainkan tentang pelaksanaannya. Menurut akta ini, sesiapa sahaja yang mempersoalkan kedudukan mana-mana bahasa akan dianggap sebagai melakukan kesalahan menghasut. Akta ini juga menjamin kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Oleh itu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia tidak boleh dipersoalkan lagi. Akta Pendidikan 1996. Akta ini merupakan lanjutan daripada Akta Pelajaran 1961. Akta ini telah memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa ilmu. Antara perkara penting yang terkandung dalam akta ini ialah bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan, kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan yang dikecualikan. Bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai satu mata pelajaran wajib di institusi pendidikan swasta jika bahasa pengantar utama di institusi pendidikan itu bukan bahasa kebangsaan. Seterusnya, bahasa Melayu haruslah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib jika sesuatu tadika menggunakan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Penubuhan dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
Dewan Bahasa dan Pustaka pada awalnya dikenali sebagai Balai Pustaka ditubuhkan di Johor Bahru pada 22 Jun 1956. Pada peringkat awal, DBP berperanan sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran yang bertanggungjawab menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. DBP telah dinaikkan statusnya sebagai badan berkanun sebaik sahaja Ordinan Dewan Bahasa diluluskan pada tahun 1959. Pengarah DBP yang pertama ialah Ungku Abdul Aziz bin Abdul Hamid. DBP juga telah menjalankan program pembinaan bahasa yang mencakupi aspek penyelidikan bahasa, perkamusan, peristilahan dan pelaksanaan bahasa. Berikut merupakan matlamat-matlamat penubuhan DBP. Yang pertama adalah memajukan dan memperkaya bahasa kebangsaan. Memajukan bakat kesusasteraan terutama dalam bahasa kebangsaan. Mencetak atau menerbitkan atau membantu usaha pencetakan atau penerbitan buku-buku, risalah-risalah dan bentuk-bentuk kesusasteraan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain. Mengiragamkan ejaan dan bunyi sebutan serta menggubah istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Akhir sekali, menyusun dan menerbitkan sebuah kamus bahasa kebangsaan. Perancangan Bahasa Melayu. Perancangan bahasa merupakan satu usaha yang dilakukan secara sistematik untuk membina dan memperkembangkan bahasa Melayu. Terdapat 4 peringkat perancangan bahasa Melayu iaitu perancangan, pelaksanaan, pemasyarakatan dan penilaian. Dalam peringkat perancangan, peranan dia adalah membuat keputusan tentang dasar, mengumpulkan data dan menyusun strategi. Dalam peringkat pelaksanaan pula, peranan dia adalah pengekodan dan pemupukan. Dalam peringkat pemasyarakatan, peranan dia adalah menerapkan korpus-korpus bahasa yang telah dirancang untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam peringkat penilaian pula, peranan dia adalah melihat dan menilai hasil atau kesan pada peringkat pemasyarakatan. Seterusnya, membaiki kelemahan dan membuat perancangan yang seterusnya. Badan induk yang melakukan perancangan bahasa di negara kita ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Perancangan bahasa terbahagi kepada 2 jenis, iaitu perancangan taraf dan perancangan korpus. Kita lihat dulu perancangan taraf. Perancangan taraf. Perancangan taraf atau status ialah usaha meluaskan dan meningkatkan taraf penggunaan atau peranan bahasa Melayu dalam masyarakat. Perancangan taraf melibatkan ketetapan dasar bahasa. Perancangan taraf melibatkan peningkatan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa pengantar dan bahasa kebangsaan. Kita lihat dulu perancangan taraf yang melibatkan peningkatan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa rasmi merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi-situasi rasmi di sesebuah negara. Bahasa rasmi tidak semestinya dipilih daripada bahasa peribumi dalam sesebuah negara. Bahasa rasmi tidak semestinya diangkat menjadi bahasa kebangsaan sesebuah negara kerana bahasa rasmi tidak dikaitkan dengan peranannya untuk menunjukkan identiti dan semangat kebangsaan. Seterusnya, kita lihat peningkatan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar ialah bahasa yang digunakan sebagai medium atau wahana dalam proses pengajaran dan pembelajaran di institusi-institusi pendidikan meliputi semua peringkat pengajian. Dalam konteks ini, bahasa pengantar juga disebut sebagai bahasa ilmu.
Dalam laporan Rajat mencadangkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran penting yang diajarkan di sekolah-sekolah di Malaysia. Dalam laporan Rahman Talib pula mencadangkan kelulusan bahasa Melayu sebagai syarat kemasukan ke skim latihan perguruan. Akta Pendidikan 1996 mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk semua institusi pendidikan kecuali sekolah jenis kebangsaan. Perancangan dan pembinaan bahasa Melayu telah dilakukan secara sistematik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memastikan bahasa Melayu mampu memikul tanggungjawab sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, kita lihat peningkatan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang dapat melambangkan jati diri dan semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme bagi sesuatu bangsa dan negara. Bahasa kebangsaan dipilih daripada bahasa pribumi kerana bahasa pribumi dapat melambangkan identiti sesebuah negara, khususnya identiti asal. Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa kebangsaan negara kita. Antara sebab bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu telah tersebar luas dalam geolinguistik alam Melayu sejak berabad-abad lamanya. Selain itu, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa peradaban tinggi sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada hari ini, bahasa Melayu telah menjadi bahasa ilmiah di negara kita. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah memaktubkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Akta Bahasa Kebangsaan telah menguatkuasakan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam urusan kerajaan. Perancangan korpus. Perancangan korpus merupakan satu usaha untuk membina dan memperkembangkan aspek bahasa yang meliputi tata bahasa, ejaan, sebutan, perkamusan dan peristilahan. Perancangan korpus melibatkan dua proses iaitu pengekodan ataupun dikenali sebagai kodifikasi dan pemupukan. Proses pengekodan adalah untuk mengeragamkan supaya menghasilkan satu variasi yang standard, sempurna dan seragam. Manakala proses pemupukan adalah usaha untuk memodernkan bahasa Melayu supaya boleh menjadi bahasa yang saling terjemah dengan bahasa moden yang lain. Cikgu akan menerangkan tentang perancangan korpus bagi proses pengekodan ataupun kodifikasi secara mendalam. Sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi. Tulisan Rumi berasal daripada tulisan Latin atau Romawi yang dibawa masuk oleh orang-orang Barat apabila mereka datang ke Kepulauan Melayu. Sistem tulisan ini bersifat fonik, iaitu sebutan bunyinya kebanyakannya mengikut lambang hurufnya. Bahasa Melayu untuk kali pertamanya ditulis dalam huruf Rumi oleh pengembara Barat yang datang ke alam Melayu, iaitu dalam senarai kata Melayu Itali yang dihasilkan oleh Antonio Pigafetta dalam kurung yang ke-15. Daftar kata ini merupakan daftar kata Melayu Barat yang terawal. Terdapat 6 sistem ejaan Rumi yang pernah wujud di Malaysia. Sistem ejaan yang pertama, sistem ejaan Wilkinson. Seterusnya, sistem ejaan Zaba. Diikuti sistem ejaan Fajar Asia. Sistem ejaan Kongres. Sistem ejaan Melindo.
dan sistem ejaan rumi baru bahasa Melayu. Istilah ialah kata atau frasa yang mempunyai makna yang khusus dan digunakan dalam sesuatu bidang ilmu. Pembentukan istilah dalam bahasa Melayu bermula sejak tahun 1956 dengan tertubuhnya DBP. Pada tahun 1960, pembentukan istilah semakin aktif dengan adanya jawatan kuasa istilah yang khusus untuk beberapa bidang ilmu. Pada tahun 1975, Majlis Bahasa Indonesia Malaysia ditubuhkan. Tujuannya adalah untuk menyediakan garis panduan umum tentang pembentukan istilah. Pada 30 Ogos 1975, Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia dan Indonesia telah dilancarkan. Di Malaysia, pedoman ini dinamakan Panduan Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Mengikut Panduan Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu versi 1975, panduan untuk mencari istilah adalah mengikut turutan langkah berikut. Melihat kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Melihat kata-kata yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Melihat kata-kata serumpun. Melihat kata-kata asing dengan menterjemahkannya. Mengambil istilah sumbernya. Pada tahun 2014, Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia telah menyemak semula pedoman istilah tersebut dan pindaan akhir telah dibuat. Pembentukan istilah tidak lagi dibuat mengikut langkah sebelumnya, tetapi dianjurkan supaya diterima bentuk istilah yang sesuai. Pedoman khusus pembentukan istilah telah diwujudkan untuk bidang ilmu kimia, geografi dan agama Islam kerana bidang-bidang ini memerlukan tata caranya yang tersendiri dalam penamaan sesuatu dan cara penulisannya. Berikut merupakan langkah-langkah pembentukan istilah. Pembakuan sebutan. Pembakuan sebutan merujuk kepada penyelarasan sebutan, iaitu mengikut ejaan. Contohnya, vokal A dibunyikan sebagai A tanpa mengira kedudukannya dalam sesuatu perkataan. Maka kata MATA disebut mata, bukan mata. Kata SAYA disebut sebagai saya, bukan saya. Sebutan baku perlu digunakan dalam semua situasi rasmi. Sistem sebutan baku dilaksanakan sepenuhnya di negara kita pada tahun 1984. Tujuan pembakuan sebutan adalah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya sebutan baku, sebutan kata-kata dalam bahasa Melayu dapat diseragamkan secara sistematik. Penyusunan kamus. Kamus disusun untuk membantu usaha pembakuan bahasa Melayu sebagai panduan dan bahan rujukan, sebagai alat pengajaran dan pembelajaran dan untuk meningkatkan kecekapan dan kemahiran berbahasa. Perkembangan perkamusan bahasa Melayu dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu tahap pertama. Tahap ini ialah penghasilan daftar-daftar kata yang bertujuan untuk memudahkan urusan perdagangan. Antara daftar kata tersebut adalah seperti yang berikut. Tahap kedua. Tahap ini ialah penyusunan kamus awal yang digunakan oleh pedagang dan mubaligh Kristian. Kebanyakan kamus tersebut mengandungi huraian tentang tata bahasa bahasa Melayu. Berikut adalah contoh-contohnya. Tahap ketiga. Tahap ini ialah penghasilan kamus moden. Berikut merupakan contoh-contohnya.
Pembakuan tata bahasa. Pembakuan tata bahasa merupakan satu usaha untuk mengeragamkan semua aspek tata bahasa supaya menjadi mantap sebagai panduan kepada pengguna bahasa Melayu. Pada peringkat awal, buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 yang ditulis oleh Zaba telah dijadikan rujukan utama tata bahasa dalam tahun 1960 hingga 1980. Pada tahun 1986, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan Tata Bahasa Dewan Jilid 1. Buku Tata Bahasa ini membicarakan aspek sintaksis bahasa Melayu. Pada tahun 1989 pula, Tata Bahasa Dewan Jilid kedua yang membincangkan aspek morfologi bahasa Melayu diterbitkan. Pada tahun 1993, kedua-dua aspek morfologi dan sintaksis tersebut digabungkan dalam satu jilid sahaja. Fungsi bahasa Melayu moden. Terdapat 3 fungsi bahasa Melayu moden. Kita lihat dulu fungsi bahasa Melayu moden sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1981, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar di semua peringkat persekolahan, iaitu dari darjah 1 sekolah rendah hingga tingkatan 6. Pada tahun 1983, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar bagi semua kursus tahun pertama di universiti-universiti tempatan. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai satu mata pelajaran di semua sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Penawaran kursus bahasa Melayu di universiti luar negara merupakan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat antarabangsa. Contohnya kerusi pengajian Melayu di China dan di Leiden. Fungsi bahasa Melayu moden sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Melayu digunakan dalam semua bentuk komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan oleh penduduk negara ini. Bahasa Melayu menjadi alat untuk menyampaikan perasaan dan fikiran sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa Melayu menjadi media dalam hubungan perdagangan dan perbincangan dalam pelbagai bidang. Fungsi bahasa Melayu moden sebagai bahasa perpaduan. Fungsi bahasa Melayu moden sebagai bahasa perpaduan terlaksana apabila bahasa Melayu dijadikan alat komunikasi atau alat perhubungan baik antara rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan kerajaan. Dengan ini, persefahaman dan perpaduan dapat dipupuk melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai medium perpaduan. Bagi memupuk perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum juga, kerajaan telah mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dasar pelajaran kebangsaan turut menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua institusi pendidikan. Apabila semua pelajar menggunakan bahasa yang sama, mereka akan menguasai satu bahasa yang sama demi membina hubungan silaturahim yang lebih erat dan rapat sesama mereka. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi turut berhasrat untuk mengukuhkan lagi perpaduan kaum di negara kita, terutamanya dalam kalangan anggota pentadbir, kaki tangan awam dan swasta dan rakyat jelata. Asma Haji Omar menyatakan bahasa perpaduan tidaklah digunakan sebagai istilah rasmi untuk menggambarkan peranan bahasa Melayu di Malaysia. Istilah bahasa perpaduan tidak dapat menggambarkan rasa perpaduan dan rasa kepunyaan atau kesatuan mereka sebagai milik sebuah negara, tidak seperti istilah bahasa kebangsaan. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970 di Lembah Pandai, Kuala Lumpur. UKM menggunakan bahasa kebangsaan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar untuk semua kursus yang ditawarkan. Matlamat penubuhan UKM adalah untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Dengan ini, bahasa Melayu berkemampuan untuk mengungkapkan ilmu dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang sains dan teknologi.
Penubuhan UKM telah mendorong beberapa buah universiti lain untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara berperingkat-peringkat. Sumbangan institusi lain. Berikut merupakan institusi-institusi lain yang memberikan sumbangan dalam bahasa Melayu moden. Universiti Malaya (UM). Universiti Malaya ditubuhkan pada 8 Oktober 1949 di Singapura, kemudian berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1959. Universiti Malaya turut melaksanakan dasar bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar untuk semua kursus yang ditawarkan. Kursus Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ditawarkan kepada mahasiswa bukan Melayu oleh Jabatan Pengajian Melayu pada tahun 1964. Tujuannya adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar tersebut menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Institut Bahasa. Institut ini asalnya daripada Maktab Bahasa yang ditubuhkan di Johor Bahru pada tahun 1958. Tujuan penubuhan Maktab Bahasa adalah untuk melatih guru-guru yang bakal mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah menengah dan di maktab-maktab perguruan. Pada tahun 1988, Institut Bahasa menempuh satu era baharu dengan termaktubnya rancangan 5 tahun institut yang menggariskan 5 perkara penting, iaitu mendalami usaha-usaha penyelidikan, menyediakan pendidikan menyeluruh kepada guru bahasa Melayu, mempergiat pelbagai kegiatan bahasa, sastra dan budaya, melaksanakan program perguruan dengan seimbang dan menyeluruh, menilai pelaksanaan program dan aktiviti di Institut Bahasa dijalankan berasaskan tema kecemerlangan dari segi guru, ilmu, bahasa, budaya dan sastra serta sukan. Persatuan Penulis Nasional (PENA). PENA ditubuhkan pada tahun 1961. Tujuan penubuhannya adalah untuk memperkembangkan bidang bahasa, sastra dan ilmu pengetahuan yang bersesuaian dengan kepentingan nasional. PENA telah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai wadah jati diri bangsa. PENA turut memperjuangkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya. Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya berperanan untuk memartabatkan bahasa dan kesusastraan Melayu. Persekutuan ini berjuang untuk memperkembangkan sastra dan bahasa Melayu, memperkembangkan seni budaya Melayu, menjalankan kajian dan penyelidikan tentang sastra dan bahasa Melayu, mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar pendidikan. Perjuangan persekutuan ini kebanyakannya dianggap berjaya. Bahasa Melayu telah digunakan di semua sekolah dan institut pengajian tinggi. Kini, persekutuan ini telah bertukar namanya kepada Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya. Persatuan Pelajar-Pelajar Maktab Perguruan Bahasa. Persatuan ini ditubuhkan oleh pelajar-pelajar Maktab Perguruan Bahasa. Persatuan ini ditubuhkan disebabkan penuntut-penuntut di maktab tersebut tidak berpuas hati dengan peranan maktab yang tidak menjadikan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tunggal untuk mengajarkan kursus-kursus yang ditawarkan di maktab tersebut. Persatuan ini merupakan persatuan pertama yang mengadakan tunjuk perasaan untuk mendesak supaya kursus-kursus di maktab tersebut diajarkan dalam bahasa Melayu. Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan. Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan ditubuhkan pada 19 Julai 1964. Tujuan penubuhannya adalah memperjuangkan bahasa kebangsaan dengan lebih berkesan dan bersungguh-sungguh, melaksanakan kehendak perlembagaan iaitu bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
dan bahasa rasmi yang tunggal menjelang tahun 1967, menimbulkan dan meneguhkan semangat perjuangan terhadap bahasa Melayu, menjaga kesucian dan kedaulatan bahasa kebangsaan di negara ini, membela dan memberikan sokongan kepada pejuang-pejuang bahasa kebangsaan. Pada 3 Mac 1967, Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan telah mengadakan satu perhimpunan di Balai Budaya DBP untuk membantah rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan 1967 yang mengekalkan penggunaan bahasa Inggeris walaupun tempoh untuk pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal sudah sampai. Tokoh-tokoh tempatan bahasa Melayu. Berikut merupakan tokoh-tokoh tempatan bahasa Melayu yang memberikan sumbangan. Tokoh yang pertama adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma bin Haji Omar. Beliau dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan pakar linguistik bahasa Melayu dan merupakan tokoh dalam bidang perancangan bahasa. Beliau pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya. Beliau juga pernah menjadi timbalan Naib Chancellor Universiti Malaya. Beliau merupakan anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu. Pada tahun 2000, beliau dianugerahi gelaran Doktor Persuratan daripada Universiti Malaya kerana sumbangan beliau yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Beliau telah dianugerahi gelaran Tokoh Akademik Negara 2011 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara penulisan beliau yang terpenting adalah seperti berikut. Seterusnya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim. Beliau dilahirkan di Kota Bahru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Beliau amat aktif dalam memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau pernah menjadi pensyarah di Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya. Beliau pernah menjadi timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun. Kini, beliau menjadi penasihat bagi persatuan tersebut. Kepakaran beliau adalah dalam bidang tata bahasa dan sosio-linguistik. Beliau telah dianugerahi gelaran Tokoh Akademik Negara 2012 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara karya beliau adalah seperti berikut. Seterusnya, Datuk Dr. Hassan bin Ahmad. Beliau dilahirkan di Muar, Johor pada 8 Disember 1936. Beliau merupakan bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah menjadi ketua yang pertama Persatuan Penulis Nasional iaitu PENA. Beliau pernah digelar The Godfather of Malaysian Book World dan menerima anugerah Tokoh Pembangunan Buku Negara pada tahun 2005. Dalam Jawatan Kuasa Tetap Majlis Bahasa Malaysia Indonesia yang bersidang setiap 2 tahun sekali sejak tahun 1976, beliau menjadi pengerusi Majlis Bahasa Malaysia. Beliau merupakan salah seorang yang berperanan penting dalam usaha menyelaraskan ejaan dan istilah bahasa Melayu di Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Beliau banyak menulis tentang bahasa, sastra dan penerbitan dalam akhbar, buku, majalah dan kertas kerja. Antara karya beliau adalah seperti yang berikut. Setelah kita belajar bahasa Melayu kuno,
bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden, marilah kita lihat perbezaan antara ketiga-tiga bahasa Melayu ini. Terima kasih atas tumpuan dan kesabaran anda pada pengajaran hari ini. Sampai sini sahajalah untuk hari ini, kita jumpa lagi.